Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah Rabu 7 September 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Dan berikut paparan utama petang ini. Pemakaian pelitup muka di kawasan tertutup atas pilihan individu. Jambatan Beli Kampung Iboi rosak, laluan ditutup untuk baik pulih. Saudara, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Perlis mengisi paparan petang ini. Saya Azamudin Hussein, terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, berdasarkan penilaian semasa Kementerian Kesihatan KKM, berkuat kuasa serta-merta, pemakaian pelitup muka dalam kawasan tertutup kini atas pilihan. Bagaimanapun, pemilik premis berhak menentukan sama ada pengunjung wajib memakai pelitup muka atau sebaliknya. Ada beberapa setting yang masih diwajibkan. Pemakaian pelitup muka masih diwajibkan bagi situasi berikut. Kos, sekiranya bergejala ataupun COVID positif, mesti pakai pelitup muka. 2. Apabila menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas, kereta api, taksi, termasuk perkhidmatan e-hailing, termasuk kenderaan e-hailing, kapal terbang serta bas, van pekerja dan van sekolah. Ini masih wajib dipakai pelitup muka. Dan setting seterusnya yang wajib pakai pelitup muka masih adalah semasa berada di fasiliti kesihatan ataupun penjagaan seperti hospital, klinik, rumah penjagaan, pusat hemodialisis atau yang setara dengannya. Masih wajib. Kawasan-kawasan lain semua sudah menjadi optional. Tetapi KKM amat menggalakkan agar pemakaian pelitup muka terus diamalkan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mengumumkan demikian dalam sidang media khas di Ibu Negara. Pemberian vaksin influenza secara percuma kepada warga emas 65 tahun ke atas akan dipertimbang. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, cadangan itu dilihat efektif dalam memastikan kesihatan warga emas golongan yang berisiko tinggi mendapat komplikasi sekiranya dijangkiti wabak itu berada pada tahap baik. Justru warga emas digesa mendapatkan suntikan vaksin influenza bagi mencegah penyakit sekaligus mengurangkan risiko kemasukan ke hospital dan kematian. Perkara itu saya sebut tadi, saya akan bawa dalam mesyuarat di KKM bersama dengan Yang Berhormat Menteri untuk menyatakan kepentingannya yang saya rasa penting. Pakar-pakar pun menyatakan penting tadi dan ada cadangan daripada persatuan tadi untuk memberikan free. Bagus sebab apa? Untuk untuk memudahkan lagi orang-orang yang 65 tahun ke atas, dan saya percaya orang 65 tahun ke atas pun bukanlah bilangan yang ramai. Bukan bilangan yang ramai daripada rakyat Malaysia ini. Jadi perkara itu penting dan akan dibawa dalam meeting dalam KKM untuk diperhalusi. Datuk Dr. Nur Azmi berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran kempen Preventing the Flu at 65 and Beyond di Petaling Jaya. Jambatan Beli yang menjadi laluan sementara penduduk di Kampung Iboi, Baling, Kedah mengalami kerosakan dan dilaporkan beralih kira-kira 2 meter dari lokasi asal susulan banjir semalam. Laporan lanjut langsung bersama Rashid Jali di Baling. Rashid, silakan.
Terima kasih Angkasa Puri. Saya kini berada di lokasi kejadian banjir di mana jambatan Beli ini berganjak sedikit akibat arus deras yang membawa kayu balak yang menghentam jambatan ini dalam kejadian banjir semalam. Dan ketika ini kerja-kerja baik pulih sedang dijalankan oleh pekerja-pekerja Jabatan Kerja Raya yang sedang membaiki jambatan ini, dan mungkin ia mengambil masa yang agak lama untuk diperbaiki. Jadi setakat ini jalan menghubungkan kampung ini juga telah ditutup bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pembaikan ini. Dan seperti anda lihat di belakang saya ini, kerja-kerja mendalamkan sungai ini juga turut dilakukan oleh pihak kontraktor bagi memberi laluan arus kepada arus sungai di kawasan ini agar sekiranya berlakunya banjir, air tidak melimpah keluar ke kawasan kampung di sini. Jadi kepada penduduk, kita berharapkan mereka bersabar dalam keadaan ini, dan mungkin jambatan ini dapat digunakan selepas ini, selepas kerja-kerja dapat disiapkan dalam tempoh tertentu. Jadi setakat ini saja laporan saya dari Kampung Iboi, Kupang Baling ini. Untuk itu kembali dulu bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rashid langsung dari Baling, Kedah. Orang ramai diingatkan supaya lebih berwaspada ketika membawa keluarga melakukan aktiviti air, terutamanya pada musim cuti persekolahan. Pensyarah Kanan Geologi Kejuruteraan dan Mekanikal Tanah Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir mengingatkan ibu bapa yang membawa anak-anak kecil khususnya supaya mengelakkan kawasan berpuncak yang memerlukan pendakian. Jika ibu bapa yang membawa anak-anak kecil, mereka seharusnya mengelakkan untuk berada di kawasan-kawasan yang puncak ataupun memerlukan pendakian untuk sampai. Okey, kerana apa? Apabila kawasan-kawasan sebegini, zon ataupun lembah kawasan yang landai itu tidak luas. Jadi apabila berlakunya deruan air yang banyak secara tiba-tiba, kemungkinan besar mereka tidak berkesempatan untuk menyelamatkan diri dengan keadaan anak-anak yang kecil lagi, ya. Dalam pada itu, orang ramai perlu peka dengan keadaan cuaca dan petanda awal kepala air. Ini termasuk perubahan warna ais sungai, deruan bunyi kuat dan himpunan sampah sarap. Selain peka keadaan tebing sungai ketika berada di kawasan perairan. Kerajaan Negeri Terengganu disaran memasang sistem siren amaran bagi menangani situasi banjir sebagai langkah awal kepada pengunjung untuk menyelamatkan diri. Ini susulan tragedi kepala air yang berlaku Jumaat lalu di latar Payung Ulu Kasar Setiu yang hampir meragut 32 nyawa. Pengarah Unit Tindakan Ekonomi Negeri Terengganu, Datuk Tun Ahmad Faisal Tun Abdul Razak berkata, cadangan itu dikemukakan kerana pihaknya memandang serius perkara itu. Ini kerana kawasan rekreasi air terjun dan jeram sungai terutama di hutan-hutan lipur antara lokasi pilihan pengunjung terutama pada musim cuti sekolah. Namun kawasan berkenaan berisiko berlaku fenomena kepala air yang boleh membawa maut. InsyaAllah kita akan kembangkan kemudahan ini di tempat-tempat yang menjadi tarikan pelancongan yang lain. Ia menelan sedikit kos dan juga ada isu-isu dari segi macam kemudahan infrastruktur. Jadi insyaAllah kita akan kembangkan, kita akan expand kemudahan ini di hutan-hutan lipur yang lain. Beliau ditemui selepas merasmikan forum awam bertajuk Hutan Semula Jadi Terpelihara Rakyat Sejahtera di Wisma Darul Iman Kuala Terengganu. Dalam pada itu, di Kedah, seorang remaja lelaki mati lemas ketika mandi di air terjun Puncak Janing, Kuala Nerang tengah hari tadi. Bilik Kawalan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Nerang menerima kejadian laporan berhubung kejadian terbabit kira-kira pukul 12.38 tengah hari.
Menurut penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM Kedah, Penguasa Kanan Bomba 1 Muhammadul Ehsan Muhammad Zain, operasi mencari dan menyelamat menggunakan kaedah gripping iron di kawasan terbabit. Mayat mangsa Muhammad Afnan Muhammad Rais, 17 tahun, ditemukan pasukan penyelamat pada pukul 1.12 tengah hari. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Pelbagai jenis dadah bernilai hampir 6.5 juta ringgit dirampas dalam satu operasi khas Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan dengan kerjasama Bukit Aman. Menerusi operasi itu, 5 individu berusia 27 hingga 39 tahun ditahan dalam serbuan berasingan di sekitar Kota Baru dan Selangor. Menurut pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, seorang lelaki diberkas bersama dadah menerusi serbuan pada 29 Ogos lalu di tepi Jalan Pengkalan Cepa. Susulan penahanan itu, 3 suspek dicekup dalam serbuan berasingan di sekitar Kota Baru, manakala satu lagi suspek di Seri Kembangan, Selangor. Jadi ini adalah merupakan dari sikan awal terpercaya dadah-dadah ini adalah gunaan di Pantai Timur, negeri-negeri Pantai Timur dan juga Lembah Kelang, hasil pada tangkapan seorang suspek di Lembah Kelang. Beliau menyatakan perkara itu kepada pemberita pada sidang media di IPK Kelantan. Kesemua suspek direman selama 13 hari hingga 11 September ini. 73 tabika baharu Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas akan dibina tahun depan. Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Datuk Ramlan Harun berkata, pertambahan kelas itu boleh menampung sehingga 1,825 murid. Jelas beliau, Kemas juga akan ke arah memperkasa sistem pendigitalan tahun depan dengan menyediakan kemudahan termasuk komputer riba, Wi-Fi serta televisyen pintar untuk kegunaan 800 tabika di seluruh negara. Jumlah itu 10% daripada tabika sedia ada dan akan diperluas dari semasa ke semasa. Sebenarnya kita nak dedahkan anak-anak kita ni pada peringkat awal, early child education ni dedahkan dengan digital 4.0 revolution tu. Jadinya melalui program tu nanti kita harap kita akan menyediakan pelajar-pelajar kita yang lebih dapat bersaing di masa depannya. Kita tak nak ketinggalan berbanding dengan tadika-tadika lain, tabika yang dibuat oleh pihak swasta dan sebagainya. Baik, menjelang final Piala FA, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Nafuzi Zain mengakui sukar untuk menentukan keserbasan utama pemain yang akan diturunkan pada perlawanan di Stadium Bukit Jalil Sabtu ini. Ia memandangkan semua pemain berada di tahap prestasi terbaik dan bersedia untuk diturunkan pada perlawanan menentang pasukan Gergasi Bola Sepak Negara Johor Darul Takzim JDT. Menurut Nafuzi, hubungan rapat dengan anak buahnya juga menjadikan beliau serba salah untuk membuat pilihan yang tidak akan mengecewakan mana-mana pemain yang sebahagian besarnya belum mempunyai pengalaman beraksi di pentas perlawanan akhir. Jelasnya, sebagai bekas pemain, beliau memahami kegairahan dan keinginan pemain untuk beraksi di pentas akhir. Apatah lagi, peluang tersebut hadir hanya selepas tempoh 11 tahun. Begitupun, beliau tidak akan melakukan banyak rombakan pada skuad utama yang sering diturunkan pada perlawanan sebelum ini. Skuad kejurulatihan masih menguji beberapa kombinasi baharu pemain untuk disesuaikan dengan corak perlawanan menentang skuad Harimau Selatan yang disifatkan pasukan bukan calang-calang. Baik, saudara, kehangatan pentas akhir Piala FA pastinya diserikan dengan kehadiran penyokong yang setia bersama pasukan pilihan. Bagi penyokong skuad penyu, selepas 11 tahun menanti peluang ke final, inilah masanya untuk mereka menzahirkan sokongan padu sekaligus menyuntik semangat buat pasukan. Mencuri tumpuan penyokong dari Kampung Wakaf 2 yang bergotong royong menyediakan spanduk untuk ke Stadium Bukit Jalil. Menjelang final Piala FA 2022 antara Terengganu dengan JDT,
Jadi ini semangat ditunjukkan oleh kampung penduduk oleh wakaf 2 dengan bergotong royong menyediakan banner bersama lapisan usia sebenarnya golongan kanak-kanak sini. Dengan penuh rasa rendah diri dan penuh semangat, harap pemain dapat mencurahkan dan melahirkan apa yang peminat mahu dan bermain penuh semangat untuk mencapai kejayaan dan misi kejayaan kita semua. Dan kejayaan dengan adalah kejayaan kita semua. Dan harap kita tidak mengecewakan. InsyaAllah. Saya agak sekarang main cara, ubahkan cara main. Permainan tu, biar berubahlah sikit. Cara main. Dengan main hodok-hodok tu, berubahkan segala-galanya. Cari peluang, kita akan menang. Baik, sebelum mendapatkan lebih banyak perkembangan berita semasa, kita dapatkan dahulu makluman cuaca daripada Met Malaysia bersama pegawainya Azirah Samsudin. Saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat kepada paparan imej radar semasa. Di semenanjung Malaysia, hujan dari buk petir kini tertumpu di sekitar negeri Pulau Pinang, negeri Kedah, Perak, pedalaman negeri Kelantan, Pahang, Terengganu, utara negeri Selangor, selatan negeri Sembilan dan negeri Johor. Diramalkan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti, termasuk hujan dari buk petir yang kini sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah serta di bahagian tengah dan barat negeri Sarawak. Menjelang awal pagi esok pula, dijangkakan hujan dari buk petir berpotensi untuk berlaku di sekitar kawasan pesisiran pantai negeri pantai barat Semenanjung. Bagi kawasan perairan negara, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perairan Phuket, Samui, Condor dan Reef North sehingga ke 9 September 2022. Dijangkakan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter berserta kelajuan angin boleh mencapai sehingga 50 km per jam di kawasan perairan yang berkenaan. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut. Sekian sahaja info cuaca pada petang ini. Saya Azirah Samsudin. Assalamualaikum. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Seterusnya kita ikuti fokus dari negeri di bawah bayu. Kemudahan depoh tahanan Jabatan Imigresen di Sabah akan dibaik pulih melalui kelulusan peruntukan berjumlah RM2 juta daripada kerajaan. Butirannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin, silakan. Ya Azam, Kerajaan Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri meluluskan peruntukan berjumlah RM2 juta untuk membaik pulih kemudahan ke semua 4 depo tahanan Jabatan Imigresen di Sabah. Setiap depo tahanan akan menerima peruntukan RM500,000 yang kini dalam proses perolehan. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Seri Khairul Zami Daud berkata, peruntukan tersebut sekaligus membantu menangani isu kesesakan tahanan. Kementerian sebenarnya telah pun meluluskan pembaikan segera untuk ke-4 depo tahanan ini, di mana jumlah awal sebanyak RM500,000 untuk setiap satu depo.
akan diberikan dan proses perolehannya telah pun dilaksanakan. Datuk Khairul Zami Daud ditemui media di Sandakan. Secara keseluruhan, 15,166 warga asing berada dalam tahanan depot di seluruh negara dengan 7,200 berada dalam tahanan depot di Sabah. Sementara itu, seramai 750 pendatang asing tanpa izin parti di Sabah dihantar pulang ke negara asal melalui program pengusiran warga Filipina yang dilaksana Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Sabah. Kesemua tahanan berkenaan berumur 1 hingga 88 tahun dari 4 depot tahanan di negeri ini meliputi Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Ketua Pengarah JIM Datuk Seri Khairul Zami Daud berkata program pengusiran tersebut tertangguh 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Pengusiran warga negara asing daripada negeri Sabah ini dilaksanakan melalui 3 cara, iaitu yang pertama melalui jalan laut bagi warga negara Filipina dan warga negara Indonesia, melalui perjalanan udara bagi warga negara daripada Vietnam, Thailand dan juga negara-negara lain. Beliau ditemui media selepas program pengusiran parti tersebut di Pelabuhan Sandakan. Bagi tempoh tahun 2022, JIM Sabah mengusir seramai 1,519 parti pelbagai warga negara di seluruh Sabah bermula 1 Januari 2022 sehingga 29 Ogos 2022 dan berjaya melaksana 67 program pengusiran. Baik, buat pertama kalinya Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah melakukan pengusiran terhadap pendatang asing tanpa izin parti di negeri Sabah setelah 2 tahun tiada pengusiran dilakukan ekoran pandemik COVID-19 melanda dunia, dan pengusiran kali ini merupakan yang terbesar dilakukan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah melibatkan jumlah seramai lebih 700 pendatang asing tanpa izin dipulangkan ke negara asal iaitu negara Filipina melalui Pelabuhan Sandakan. Salih Jikri untuk RTM. Sandakan antara daerah dalam Zon Selamat Timur Sabah (Zone) dalam radar Eastern Sabah Security Command (ESCOM). Daerah ini terus berkembang makmur di bawah payung ESCOM apabila aspek keselamatan dan kesejahteraan jelas memberi impak signifikan terhadap aktiviti harian warga Sandakan. Ikuti laporan seri 2 ESCOM, entiti pelestarian keselamatan yang diakui warga Sandakan, disediakan wartawan Serina Olivia Chong. Kami dapat terus menikmati kehidupan aman dengan kewujudan ESCOM bersama kehadiran pasukan keselamatan termasuk Polis Diraja Malaysia, PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, ATM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Sama ada penduduk kampung, peniaga atau pelancong, mereka tidak pernah meragui strategi keselamatan dilaksanakan ESCOM. Bahkan, pada sisi lain, ESCOM menjadi kebanggaan mereka kerana tidak pernah lelah menjalankan amanah diberi. Bagi pakcik dan juga ada kemungkinan seluruh rakyat Sabah memang berbangga sekali dengan adanya tertubuh ESCOM ini. Disebabkan keadaan-keadaan negeri Sabah, terutama sekali di perairan persempadanan kita dengan negara-negara lain, dia di dalam keadaan baik negeri Sabah ini. Ada juga lah sedikit-sedikit anasir-anasir yang macam mau mencuba, tapi setakat ini tidak berkemampuan. Oleh kerana kita punya ESCOM begitu hebat. ESCOM ini ialah satu yang terbaiklah untuk kawasan Sandakan ini sebab dalam perairan pun terjaga, maritim semua. Ada lagi kawasan bandar ni selalu dorang buat rondaan. Jadi keselamatan untuk penduduk di Sandakan ni terjaga. Jadi bila saya berjalan di kawasan bandar ni pun di Sandakan ni semua ada terkawal lah. Keselamatan sekarang terjaminlah, aman juga. Beginilah macam beginilah suasana sekarang begini dari pagi sampai ke malam, esok-esok dan seterusnya lah. Aman jugalah di Sandakan ni. Tiada juga yang berlaku macam ancaman yang tak bagus ke datangkan dari luar. Setakat saya tahu ni keadaan kami dalam pasar ni lah selamat alhamdulillah. Dari segi perniagaan, bisnis macam biasalah berjalan dengan lancar. Rutin harian memang seperti biasa. Syukur alhamdulillah aman. Setakat ini yang saya rasa dari kampung ke kampung memang selamatlah.
sebab macam setiap minggu, setiap hari begitu ada siap pihak keselamatan merawat kita punya kawasan maupun sungai-sungai, macam kita pergi laut begitu yang ada kan kawasan-kawasan nelayan, sampai juga pihak keselamatan di sana. Memang selamatlah kita rasa. Memang terjaminlah. I'm Sira. I'm 24 years old and I'm from the Netherlands. I feel very safe in Sabah. Yeah, I've not felt unsafe yet. I love spending time here, and I feel like it's an amazing region to be for a tourist. I've not had any issues, and if I see police, I feel safe, and if I don't see police, I feel safe too. So we have like 3 weeks here, and I feel very safe here. So that's a good thing. Komander Eskom DCP Hamzah Ahmad ketika ditemu bual sebelum ini menegaskan kesiapsiagaan Eskom sentiasa selangkah ke hadapan dalam apa jua situasi, semuanya demi rakyat. Hubungan di antara Eskom dengan masyarakat setempat sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Bak kata pepatah, Eskom itu bersama-sama dengan masyarakat dan masyarakat bersama-sama dengan Eskom. Jadi tindakan-tindakan awal kita ataupun kita telah menjalankan tindakan satu langkah ke hadapan untuk penjagaan. Jadi ini kita sampaikan mesej kepada pihak-pihak yang lain bahawa kita mengambil bukan pandang ringan dengan isu-isu keselamatan ini. Keselamatan negara tidak boleh dipandang enteng. Demi amanah digalas, pasukan keselamatan termasuk Eskom terus komited memastikan keamanan dan kedaulatan negara sentiasa pada tahap optimum. Laporan Serina Olivia Chong, RTM. Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) dan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah (USIA) akan terus memperkasa jalinan kerjasama dalam memberikan perkhidmatan berkesan kepada rakyat di negeri ini. Setiausaha Agung PERKIM Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor berkata, PERKIM sentiasa menyokong perjuangan USIA yang kini diterajui oleh Datuk Sapawi Ahmad dan berharap kerjasama tersebut dapat memberi lonjakan baharu dalam meneruskan warisan dan gerakan dakwah. Inilah asas penubuhan PERKIM dan USIA yang digagaskan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman dan disokong kuat oleh almarhum Tun Mustafa untuk berkhidmat bukan sahaja untuk orang Islam tapi untuk semua penduduk tanpa mengira agama. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan kunjungan hormat ke atas yang di-Pertua USIA Datuk Sapawi Ahmad di Ibu Pejabat USIA Kota Kinabalu. Kunjungan tersebut bertujuan menyatakan hasrat memperbaharui hubungan kerjasama PERKIM USIA yang sekian lama terjalin. Dalam perkara itu, yang di-Pertua USIA Datuk Sapawi Ahmad berharap idea dan syur yang dikongsikan antara kedua pihak dapat memastikan USIA terus relevan. Dan sudah semestinya hubungan yang akrab antara PERKIM yang sudah pun punya tinta sejarah sebelum ini akan dapat dirapatkan lagi dan memberikan banyak idea pada kita supaya hubungan ini akan terus diterjemahkan di dalam gelanggang dakwah kita. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Azam untuk laporan berita wilayah seterusnya. Teruskan Azam. Baik, terima kasih Redwin langsung dari Sabah. Kita berehat seketika. Jumpa selepas ini. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Bertemu kembali. Kita ke Bumi Kenyalang. Antara tumpuan berita hari ini, tenaga kerja dalam sektor perdagangan sawit. Untuk itu langsung bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Baik, terima kasih Azam.
Lebih daripada 75% daripada keseluruhan guna tenaga di sektor peladangan sawit adalah terdiri daripada pekerja asing. Menurut Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Datuk Willy Mongin, walau bagaimanapun, bagi tempoh Januari hingga Mei 2022, purata kekurangan pekerja di sektor peladangan sawit adalah dianggar sebanyak 54,190 orang. Menurut Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Willy Mongin, pengurangan kemasukan pekerja asing itu telah mengakibatkan industri sawit negara terpaksa menanggung kerugian mencecah RM10.46 bilion bagi tempoh 5 bulan pertama pada tahun ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sesi penerangan dan dialog guna tenaga di sektor perladangan sawit di Bintulu. Sesi tersebut membolehkan pihak industri di sektor sawit mendapatkan maklumat serta perkembangan terkini, terutamanya berhubung isu guna tenaga yang melibatkan tenaga kerja asing, isu pemerdagangan orang dan mekanisasi ladang. Kerajaan menerusi Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi sudah mengambil pelbagai inisiatif bagi memantau dan juga mencegah buruh paksa serta terus komited untuk menghapuskan buruh paksa termasuk dalam kalangan kanak-kanak melalui ratifikasi Konvensyen Asas Pertubuhan Buruh Antarabangsa ataupun International Labour Organisation ILO. Tambahnya, untuk memantapkan lagi industri sawit negara, kementerian juga komited bekerjasama dengan kerajaan negeri agar industri sawit berjaya sampai ke satu tahap membanggakan. Sarawak berhasrat untuk memperkukuhkan industri agro bagi meningkatkan tahap ekspor produk makanan sekaligus meningkatkan daya jaminan makanan di negeri ini. Menurut Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Mandrit, Datuk Seri Dr. Stiberundi Utom, kementeriannya kini sedang memberi tumpuan khusus terhadap pembangunan agrokomoditi dalam aspek pengeluaran produk-produk yang berpotensi untuk diekspor. Ujarnya penekanan itu juga merupakan pelan kontingensi Sarawak bagi mengekang isu jaminan makanan sekiranya rantaian makanan import dari luar negara terputus akibat faktor-faktor luaran seperti isu ketegangan geopolitik di antara beberapa buah negara ketika ini. Selain itu, usaha ini turut memberi peluang golongan peladang tempatan untuk dinaik taraf sebagai usahawan agro agar mampu menjana pendapatan lebih lumayan pada masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU projek pembangunan kawasan ternakan udang seluas 286 hektar di Rambungan Matang antara Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS dan Seahorse Corporation Sendirian Berhad yang diadakan di Kuching. Kerjasama ini yang turut disokong oleh Manwet diharap akan meningkatkan penglibatan peladang-peladang tempatan dalam industri penternakan serta pengeluaran produk berkualiti berasaskan udang untuk pasaran global. MOU ditandatangani oleh Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail selaku pengerusi PPNS dan juga pengerusi Seahorse Corporation Sim Eng J. Modul Kepimpinan Perkhidmatan Awam Sarawak SCS iaitu Values Through Leadership merupakan modul yang mampu meningkatkan kesepaduan, integriti dan kesediaan dalam kalangan penjawat awam melaksanakan tanggungjawab dan tugas harian. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng memberitahu pemimpin yang mengamalkan nilai-nilai tersebut akan menggalakkan dan memudahkan penyampaian perkhidmatan yang terbaik untuk masyarakat. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas dalam majlis makan malam penutupan seminar Values Through Leadership di Kuching malam tadi. Beliau berharap melalui modul tersebut, peserta akan memperoleh manfaat dan mengukuhkan kemahiran kepimpinan mereka. Seramai 350 orang pegawai SCS telah berjaya menghadiri seminar sehari tersebut. Dato' Amar Douglas turut melancarkan modul tersebut dan menyerahkan dokumen pelan anti rasuah organisasi Jabatan Premier Sarawak kajian separuh penggal kepada semua agensi di bawah jabatan tersebut.
Malaysia bergerak sejajar dengan sentimen global berkaitan agenda kelestarian dan Sarawak merupakan antara negeri yang menerajui inisiatif berkenaan. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, antaranya ialah Sarawak meletakkan 3 tonggak utama strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 berpaksikan kelestarian alam sekitar. Kawasan hutan dan alam sekitar negeri ini juga merupakan kawasan utama serapan karbon dan titik panas biodiversiti. Sarawak juga katanya komited dalam pemeliharaan 6 juta hektar kawasan tanah untuk hutan kekal serta 1 juta hektar untuk kawasan terlindung sepenuhnya. Beliau berucap merasmikan pameran seni Chem Sain di Kuching hari ini. Selain itu, jelasnya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joharitun Openg juga telah mengumumkan rangka tindakan kelestarian Sarawak untuk membantu agensi kerajaan, sektor perniagaan dan komuniti di negeri ini dalam mencapai sasaran kelestarian selari dengan matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Murid dan guru di Sekolah Kebangsaan Ulu Segan Sebauh Bintulu bakal menikmati internet berkelajuan tinggi dengan adanya pemasangan kabel gentian optik di bawah projek rangkaian jalur lebar terbuka berkelajuan tinggi luar bandar Sebauh. Menurut Pengurus Besar Lembaga Multimedia Sarawak Dr. Zaidi Razak, projek tersebut melibatkan pemasangan 130 km kabel dan peralatan telekomunikasi yang meliputi 60 lokasi luar bandar termasuk rumah panjang, sekolah dan agensi kerajaan. Katanya projek berkenaan adalah selari dengan misi kerajaan mencapai objektif ekonomi digital Sarawak dan mengurangkan jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar. Projek tersebut akan membolehkan penduduk luar bandar Sebauh menikmati sambungan internet yang lancar sehingga 100 Mbps dan pada masa ini purata penggunaan serentak harian ialah 1,418. Dr. Zaidi Razak menyatakan demikian semasa sesi lawatan ke sekolah berkenaan semalam. SK Ulu Sengan baharu yang dibina dengan kos RM26 juta dan dijadual beroperasi sepenuhnya selepas dilengkapi dengan perabot dan kelengkapan sekolah Oktober ini. Dalam pada itu, Guru Besar SK Ulu Segan, Yahya Piduman berharap pelajar dan guru sekolah tersebut akan menikmati internet berkelajuan tinggi untuk membantu sesi pembelajaran dan pengajaran, terutama di makmal komputer yang telah dibekalkan dengan 12 unit komputer oleh Kementerian Pendidikan. Kerja pembaikan jalan melibatkan proses penggilingan dan penurapan semula kini sedang dijalankan di Jalan Datuk Muhammad Musa di bahagian Samarahan. Jabatan Kerja Raya JKR bahagian Samarahan menerusi kenyataan media memaklumkan kerja pembaikan tersebut telah bermula semalam dan dijadual selesai 26 September ini. Sehubungan itu, pengguna jalan diminta berhati-hati semasa menggunakan laluan tersebut dan mematuhi segala pengurusan trafik demi keselamatan dan perhatian khusus diberikan apabila lorong jalan ditutup separuh. Pengguna jalan juga digalak menggunakan laluan alternatif. Sebarang aduan atau pertanyaan lanjut berkaitan dengan aliran trafik boleh berhubung dengan pejabat JKR bahagian Samarahan menerusi talian yang tertera pada waktu pejabat atau DAL HCM Sdn Bhd selepas waktu pejabat. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Sepasang suami isteri ditahan bersama 20 kg ganja dalam serbuan di tempat letak kereta sebuah premis di Kuala Kedah Ahad lalu. Pasangan berusia 29 dan 33 tahun itu ditahan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah kira-kira pukul 10.30 malam.
Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Ahmad Syukri Mat Akhir berkata, terdahulu pihaknya membuat pemerhatian selama 20 minit sebelum sebuah kereta masuk ke kawasan tersebut. Pemeriksaan ke atas kereta terbabit menemukan 2 beg berisi 20 balutan plastik lutsina disyaki ganja bernilai RM50,000. Lelaki terbabit mempunyai rekod jenayah lampau di bawah Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya 1952 pada 2020, manakala isterinya tiada rekod jenayah. Turut disita sebuah kereta dan sebuah motosikal di rumah mereka di Kuala Kedah selain wang tunai RM4,430. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mereka direman 7 hari sehingga 11 September. Saudara, atlet negeri Perlis yang berjaya meraih pingat pada Sukan Malaysia Sukma ke-20 kelak bakal mendapat ganjaran. Untuk perkembangan lanjut dari Perlis, kita langsung bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob. Iqbal, silakan. Ya, Azam. Perlis akan memberi insentif khas kepada atletnya yang berjaya memperoleh pingat pada Tamasya Sukan Malaysia Sukma ke-20 yang akan berlangsung 16 hingga 24 September ini. Ganjaran sebagai pemakin semangat kepada atlet untuk terus mencipta kejayaan dalam acara sukan masing-masing. Esko Belia dan Sukan Perlis merangkap Ketua Kontijen Sukma Perlis Hamizah Hassan berkata insentif tersebut berbentuk tunai. Dan insentif tunai ini kita bagi on the spot semasa tu. Diumumkan menang, pingat emas, naik atas podium, ambil menerima pingat dan turun saja podium tu kita akan bagi terus insentif wang tunai tersebut. Dan untuk pingat emas kita bagi 1,000, perak 750 dan gangsa 500. Selain itu, kerajaan negeri juga akan mengadakan Majlis Anugerah Sukan Negeri Perlis pada Disember depan bagi menghargai atlet yang mengharumkan nama Perlis pada tamasya sukan di dalam dan luar negara. Bila ditemui pada majlis penyerahan bendera kontingen dan pemberian bantuan pengurusan pasukan sempena Sukma ke-20 MSN 2022 serta penyerahan insentif kemenangan kepada atlet negeri Perlis sempena Sukan Si Hanoi 2021 di Dewan Warisan Kanga. Pada Sukma kali ini, kontingen Perlis menghantar 450 orang termasuk 277 atlet dan 74 pegawai bagi 25 acara tidak termasuk sukan demonstrasi. Pengeluaran padi di Perlis musim ini dijangka merosot sehingga 30% berbanding musim lalu akibat masalah penyakit dan cuaca tidak menentu. Kemerosotan dijangka berterusan sekiranya tiada jalan penyelesaian sekaligus memberi kesan kepada industri beras negara. Esko Pertanian dan Asas Tani Perlis Nurul Hisham Yaakob berkata, serangan penyakit seperti bena perang antara punca utama. Perubahan cuaca yang menyebabkan tanah menjadi lembap dan semakin dalam juga mengakibatkan padi tidak dapat dituai sepenuhnya. Bagaimanapun, solusi terbaik sedang dicari bagi menyelesaikan masalah berkenaan. Saya sedang dalam kajian dan juga buat perbincangan dengan agensi pertanian dan juga saya maklum kepada kementerian supaya tengok balik macam mana cara petani dijangka kalau terus juga sawah tak kering memang langsung tak boleh buat. Jadi kita nak minta tengok apa inisiatif kerajaan pusat atau ni dapat cari jalan bagi bantuan kepada petani. Bila ditemui pemberita RTM di Simpang 4, tambah beliau, musim kedua tahun ini menyaksikan 3 musim berturut-turut tanaman padi terpaksa dituai dalam keadaan tanah lembap dan berair. Ini menyebabkan kerugian kepada petani. Hari Potensi Kemas berpotensi menjadi platform untuk mencungkil bakat baharu pelajar tabika sejak peringkat awal. Aktiviti tahunan itu termasuk mengesan kecenderungan bakat dalam pelbagai bidang bakat dan sukan. Pengarah Kemas Perlis Muhammad Zaki Ismail berkata, program tersebut secara tidak langsung mengasah bakat kanak-kanak. Ini sebagai satu persediaan di peringkat prasekolah, di peringkat pendidikan awal kanak-kanak untuk kita melatih bakat-bakat yang ada di peringkat tabika kemas terusnya hinggalah ke peringkat sekolah dan peringkat negeri lah. Harapnya boleh jadi sebagai satu platform untuk kita mencungkil bakat-bakat baru di kalangan anak-anak tabika yang seterusnya akan mewakili negeri Perlis pada masa akan datang.
Beliau ditemui pada majlis penyampaian hadiah sempena Hari Potensi Kemas Peringkat Negeri di Arau. Tahun ini, ia bertemakan sukan dengan melibatkan 117 kanak-kanak tabika kemas seluruh Perlis. Dalam pada itu, 53 kanak-kanak terpilih mewakili Kemas Perlis ke Hari Potensi Peringkat Kebangsaan di Universiti Pendidikan Sultan Idris di Tanjung Malim pada 30 September hingga 3 Oktober depan. Sekian perkongsian berita dari Perlis kali ini. Kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Iqbal langsung dari Perlis. Baik saudara, sambutan Hari Kebangsaan ke-65 dan Hari Malaysia terus disemarakkan komuniti setempat. Di Kampung Padang Benta, Simpang 4, Arau Perlis, lebih 300 penduduk menyertai program Merdeka Art Community yang dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti. Menurut Exco Perlis, Nurul Hisham Yaakob, program digerakkan dengan kerjasama Pejabat Ahli Parlimen Arau, Pusat Khidmat DUN Simpang 4, Jabatan Kemajuan Masyarakat dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Padang Benta. Sambutan Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia yang akan disambut pada 16 bulan yang melibatkan keseluruhan kampung Padang Benta yang lebih kurang 120 rumah, semuanya hadir untuk meraihkan. Dari samping itu mereka dibantu oleh kanak-kanak yang bersikap sepanjang kampung ini. Aktiviti dilaksanakan termasuk kayuhan merdeka oleh kanak-kanak, pertandingan hiasan kreatif jalur gemilang dan gotong royong masakan tradisi termasuklah ubi kayu, pekasam dan kuih tradisional. Pertandingan pengisahan kenegaraan anjuran Jabatan Penerangan, platform memupuk kesedaran dan menyuburkan semangat integrasi nasional antara kaum, budaya dan agama. Pada masa sama, mengajak keluarga Malaysia supaya sentiasa menghargai dan mensyukuri nikmat keamanan dan keharmonian sekaligus menyemarakkan semangat patriotik. Selain itu, menurut Exco Negeri Perlis, Roziana Ahmad, generasi muda perlu didedahkan dengan kisah perjuangan orang terdahulu. Perjuangan orang dahulu, tanpa ketokohan orang dahulu, tanpa apa yang mereka lakukan dahulu, tak mungkin kita berada dalam keadaan yang begini baik. Dalam kecemerlangan kita, dalam kemajuan kita dari semua sudut, dan semua aspek, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Jadi kesinambungan itu harus dicapai oleh anak-anak muda kita lah, khususnya golongan muda ini, dan dalam mereka memahami apa itu perjuangan, mereka tahu apa yang perlu mereka perjuangkan dalam mengisi pasca kemerdekaan ini. Beliau bercakap kepada media pada majlis pengumuman pemenang dan penyampaian hadiah pertandingan pengisahan kenegaraan peringkat Perlis. Seorang penganggur didenda RM10,000. Mahkamah Session Seremban selepas mengaku bersalah melakukan cetak rompak karya filem melalui aplikasi Telegram. Berdasarkan pertuduhan, Ahmad Faruzaman Ahmad Bolia, 46 tahun, didapati dengan cara dagangan mempamerkan kepada awam 5 salinan langgaran karya filem hak milik sebuah syarikat penyiaran melalui aplikasi Telegram Ahmad Fibers. Kesalahan terbabit dilakukan di sebuah rumah di Taman Desa Melo pada pukul 10 malam 18 Mac 2021. Lelaki tersebut telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 41-1-I Akta Hak Cipta 1987 Akta 332 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 4-1-I Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, OKS boleh didenda sehingga RM20,000 bagi setiap langgaran atau dipenjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya. 34,806 individu daripada 267,500 orang bekerja sendiri OBS di Johor telah mencarum skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS setakat ini. Jumlah tersebut mencapai sasaran pencarum skim ditetapkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Johor dengan 18,788 OBS mendaftar tahun ini. Pengarah Perkeso Johor, Tong Sing Chuang berkata, kerjasama pengamal
pengamal media diperlukan bagi memberi pendedahan SKSPS kepada umum. Skim tersebut memanfaatkan pengalaman pengamal media sambilan atau stringer yang dikategorikan sebagai bekerja sendiri bagi menerima 8 faedah sekiranya berlaku kemalangan semasa membuat liputan berita. Setakat ini 23 pengamal media daripada Kelab Media Johor KMJ telah mencarum SKSPS. Pengamal media kebanyakannya berstatus freelance, so mereka sesuai mencarum di bawah atas Keselamatan Sosial Pekerjaan sendirilah. Dan pada tahun ini juga PKSO, Kerajaan Persekutuan melalui PKSO ada memberi SKSPS padanan, itu di mana Kerajaan Persekutuan ada memberi subsidi lah sebanyak 80% caruman SKSPS ini. Beliau berkata demikian semasa taklimat Perkeso bersama media di Pejabat Perkeso Johor Bahru. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan tahniah kepada skuad dodgeball lelaki negara atas kejayaan menjuarai kejohanan dodgeball dunia 2022 di Kanada pada Isnin. Beliau berkata pencapaian itu merupakan hadiah bermakna buat keluarga Malaysia yang menyambut Hari Kebangsaan serta Hari Malaysia yang akan diraikan tidak lama lagi. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berharap kejayaan berkenaan dapat membakar semangat semua atlet negara untuk beraksi cemerlang dalam kejohanan sukan masing-masing. Perdana Menteri turut mengucapkan selamat maju jaya kepada skuad dodgeball negara dalam kejohanan yang akan datang. Pada perlawanan berkenaan, pasukan negara yang berada di ranking pertama dunia mengungguli kejohanan tersebut dengan menewaskan Australia 10-5 sekaligus mengulangi kejayaan pada edisi 2017 dan 2018. Beralih ke bola sepak Piala Tun Sharifah Roziah 2022. Selangor dan Sabah terus mengekalkan rentak kemenangan menewaskan lawan masing-masing dalam aksi kedua kumpulan. Selangor menang tipis 2-1 ke atas Negeri Sembilan dalam kumpulan B, manakala Sabah membelasah Pulau Pinang 4-0 bagi aksi kumpulan A. Pertembungan di JSA Arena B Setia Alam membabitkan Selangor dan Negeri Sembilan menyaksikan kesemua 3 jaringan terhasil pada babak pertama. Selangor terlebih dahulu di depan seawal minit ke-7 menerusi jaringan Meka Rania. Henrita Justin berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-18 sebelum Hanis Farhana kembali meletakkan Selangor di depan 6 minit kemudian. Tiada tambahan jaringan terhasil pada babak kedua menyaksikan Selangor menang tipis 2-1 ke atas Negeri Sembilan. Sementara itu, aksi di JSA Arena A menyaksikan Sabah berpesta gol menumbangkan Pulau Pinang. Sabah bagaimanapun terpaksa menunggu hingga babak kedua untuk mencipta jaringan. 2 gol disumbang Aini Tulis, manakala Azlianah Kunuli dan Usliza Usman masing-masing menyumbat 1 gol. Kejohanan larian PJ Half Marathon edisi ke-32 menjanjikan saingan lebih sengit dengan sambutan luar jangka daripada lebih 9,000 peserta. Lebih menarik, edisi kali ini berjaya menarik penyertaan 200 peserta antarabangsa dari 35 buah negara. Datuk Bandar Petaling Jaya Tuan Muhammad Azhan Mat Amir berkata, pendaftaran edisi kali ini juga ditutup awal selepas mendapat sambutan luar biasa peserta tempatan dan luar negara. Dapat juga peningkatan saban tahun peningkatan daripada peserta-peserta luar untuk ke sini. Dan dalam masa sama kita juga menawarkan hadiah-hadiah yang cukup baik yang boleh menarik mereka untuk datang ke tempat kita. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran rasmi PJ Half Marathon 2022. Sebanyak 4 kategori dipertandingkan untuk edisi kali ini melibatkan jarak 30 km, 21 km, 10 km dan 3 km.
Saya dan rakan-rakan pernah tolong angkat aki. Kenangan pernah membantu aki kilau masih segar dalam ingatan. Naim Muhammad Saleh dan adiknya Abdul Syukur Muhammad Saleh antara insan yang pernah bertentang mata dan memegang susuk tubuh pahlawan Mat Kilau. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Jasmi Faizal Muda. Saksikan. Anak dia lah yang dia tak cakap ayah dia, dia cakap ada orang besar nak datang ke rumah dia. Ada orang ramai nak datang ke rumah dia maksudnya. Naim 68 tahun, antara yang terawal mendapat perkabaran kepulangan Mat Kilau ke Pulau Tawar. Beliau yang baru berusia 15 tahun pada ketika itu tidak menyangka individu yang selama ini dilaporkan hilang dan didakwa telah terbunuh masih hidup. Setelah berita kepulangan Mat Kilau ke Pulau Tawar tersebar, dia ke rumah pahlawan itu. Bila sampai tu semua orang kata tadi lah. Memang ramai lah. Kita pun datang tengok dekat lah sebab saya masa tu pun bila kedah-kedah lah orang masuk. Kita pun budak juga lagi 15 ni. Ada wakil dia lah mengatakan Mat Kilau nak mengumum diri di masjid. Jadi berguluklah kita ni pergi sembahyang sama lah. Jadi masa dia mengumum tu di tengah masjid. Kalau kita pergi masjid ada tiang dia. Jadi di situ dia umum. Yang dia jadi mengumum tu dia takut nikah adik anak beranak. Yang tak boleh nikah lah maksudnya kan. Jadi di situlah punca dia mengumum. Abdul Syukur 65 tahun juga mempunyai kisahnya tersendiri. Ketika itu dia berusia 7 tahun. Dia ada satu pagi tu saya pergi ke situ. Anak dia, cucu dia kata, tolong kata dia. Tolong angkat. Kita nak bangun sebab dia depa tangan dia. Dia duduk atas macam katil lah. Tetapi kalau orang sini panggil gerai. Jadi saya dengan kawan saya umur sama saya lah. Angkat dia kiri kanan. Angkat dia bawa keluar. Keluar ni lebih kurang berapa meter ya. 6 meter, 7 meter lah. Dia berjalan kaki, saya angkat ni. Pegang bahu kan. Kemudian sampai ke pokok pulasan tu. Dia lepas ke tangan saya besar, lebih kurang besar lah. Pemeluk saya lah. Dia boleh gegar pulasan tu. Keluar imbun. Saya tengok lah. Orang semua tengok. Jadi dia pun sapu sampai ke ujung kaki semua. Lepas pada tu saya nak ambil balik lah, nak bawa masuk bukan. Dia tolak tangan saya dengan kawan saya tadi. Dia boleh berjalan seorang ke dalam rumah semula. Sementara itu, penyelidik warisan dan Kesultanan Pahang Universiti Malaysia Pahang UMP, Wan Nazul Helmi Wan Muhammad Zain menyifatkan pengalaman dua beradik tersebut sebagai cerita lisan. Kita tidak menidakkan dakwaan dan juga pujahan yang dibuat oleh orang-orang yang mengatakan mereka pernah jumpa Mat Kilau, tapi mungkin keterangan mereka tidak direkod oleh jatuh kuasa. Tetapi dalam kajian akademik, kita ambil keterangan-keterangan mereka ni apa yang kita panggil sebagai cerita lisan. Okey, sebagai cerita lisan. Tetapi sebagaimana juga dalam undang-undang, cerita lisan perlu juga didukung dengan sandaran pembuktian. Pembuktian berpandukan kepada dua elemen penting, sumber prima dan sekunder. Sebagaimana dicatat dalam laporan jawatankuasa penyiasat munculnya Mat Kilau yang mempunyai bukti saksi, gambar, dokumen serta laporan rasmi. Mat Kilau atau nama sebenarnya Mat Kilau bin Imam Rasu meninggal dunia pada usia 122 tahun di rumahnya di Pai Besar Kuantan pada 16 Ogos 1970. Makam Mat Kilau yang terletak di Kampung Kedondong kini menjadi antara tarikan pelancongan di Jerantut. Bagi mengenang jasa pahlawan itu juga, Majlis Daerah Jerantut telah membuka sebuah galeri di Pulau Tawar sejak 2015 bagi memberi gambaran kepada pelancong mengenai sejarah pahlawan itu. Jasmi Faizal Muda, RTM. Laporan itu menutup berita wilayah 7 September 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang, semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Saya Azamudin Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan insya-Allah kita berjumpa lagi.